warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada anak-anak cikgu kelas 4 dedikasi dan juga 4 gemilang. Okey, hari ini kita akan sambung tajuk kita, okey, tajuk bab 1 hari tu yang minggu lepas kita dah belajar, iaitu warisan negara bangsa. Okey, apa yang kamu dah belajar pada minggu lepas adalah tentang latar belakang negara bangsa. Okey, kamu dah belajar tentang ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Kemudian kamu dah belajar juga tentang ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Okey, jadi hari ini kita akan terus sambung pada tajuk yang ketiga dan juga subtopik yang ketiga dan juga yang keempat. Okey kelas, jadi minggu lepas kamu dah belajar tentang latar belakang apa? Tentang latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan barat, dan kamu juga dah belajar tentang ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Ada berapa? Ada 4. Okey, apa dia? Okey, yang pertama terdiri daripada apa? Terdiri daripada raja, kemudian undang-undang, kemudian apa? Wilayah pengaruh, dan juga yang terakhir sekali adalah rakyat. Okey, kemudian kamu juga dah belajar, okey, subtopik yang kedua iaitu ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Okey, Kesultanan Melayu Melaka ada berapa ciri? Ada 6 ciri. Okey, yang pertama apa dia? Kerajaan. Kemudian rakyat. Kemudian kedaulatan. Okey, wilayah pengaruh, undang-undang, dan juga lambang kebesaran. Okey, yang ni kamu dah belajar. Ada berapa? Ada 6. Okey, jadi untuk hari ni kita akan belajar, kita akan sambung 2 lagi, okey, iaitu 1.3, apa tajuk dia? Keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang, okey. Dan 1.4 ialah peranan pemerintah dan rakyat. Okey, 1.3 apa yang kamu akan belajar adalah sistem pentadbiran, okey, dan juga undang-undang. Okey, jadi kita pergi kepada 1.3, keunggulan sistem pentadbiran dan juga undang-undang. Apa yang awak faham ataupun apa maksud keunggulan? Okey, keunggulan bererti kesempurnaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh sesebuah kerajaan. Jadi dalam Kesultanan Melayu Melaka, okey, dalam Kesultanan Melayu Melaka, kesempurnaan ataupun keunggulan ini dapat dibuktikan melalui apa? Sistem pentadbiran, okey, melalui sistem pentadbirannya dan juga sistem undang-undang yang apa? Yang tersusun dan menjadikan Kesultanan Melayu Melaka, okey, sebuah kerajaan yang masyhur. Okey, jadi kalau awak tengok dekat situ, okey, sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka dia mempunyai satu sistem pentadbiran yang lengkap, okey, di mana dia, okey, kalau awak tengok dekat sini, atas sekali, okey, terdiri daripada sultan. Okey, atas sekali yang memerintah Kesultanan Melayu Melaka adalah sultan. Kemudian, okey, dekat bawah tu ada bendahara, okey, ada bendahara. Kemudian ada siapa? Ada penghulu bendahari, temenggung dan juga laksmana. Okey, siapa mereka ni? Mereka ini adalah siapa? Pembesar 4 lipatan. Pembesar 4 lipatan. Jadi, okey, dalam Kesultanan pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka, okey, Sultan Melaka telah memberikan kuasa, okey, Sultan Melaka ni
Sultan telah memberikan kuasa pada siapa? Pada pembesarnya, okey, untuk memerintah, okey, untuk memerintah sesuatu wilayah, sungai atau pulau kepada pembesarnya, iaitu pembesar yang 4 ni lah. Okey, di setiap kawasan pentadbiran ini dipanggil kawasan pegangan. Okey, kawasan pegangan. Apa dia kawasan pegangan? Kawasan pegangan ialah kawasan yang dikurniakan oleh Sultan, iaitu Sultan Melaka kepada pembesar berempat. Okey. Dan kalau awak tengok di sini, okey, sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka ini di bawah tadi ada 4 pembesar 4 lipatan, okey. Dan ada juga pembesar-pembesar lain yang membantu dalam pentadbiran, okey, dalam pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka ini, iaitu terdiri daripada siapa? Daripada Syah Bandar, Bentara, orang kaya, hulu balang dan juga penghulu. Jadi dengan adanya Sultan, pembesar 4 lipatan dan pembesar-pembesar lain, okey, sistem pemerintahan dapat dilaksanakan secara sistematik dan dengan ini apa? Menjadikan pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka sebuah kerajaan yang unggul. Okey kelas, cuba kamu buka buku teks muka surat 9, okey. Masih lagi berkisarkan tentang apa? Tentang sistem pentadbiran, okey. Masih menceritakan tentang sistem pentadbiran. Okey, sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka mempunyai 2 peringkat. Okey, yang pertama adalah pentadbiran di peringkat pusat dan juga peringkat jajahan. Jadi ada berapa? Ada 2 peringkat. Okey, ada 2 peringkat pentadbiran. Okey, pentadbiran peringkat pusat, okey, pentadbiran peringkat pusat dilaksanakan oleh siapa? Oleh pembesar berempat, okey, ataupun pembesar 4 lipatan tadi, pembesar berempat yang terdiri daripada siapa? Bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan juga laksmana. Jadi hubungan dan persefahaman 2 hala di antara sultan dan juga pembesar, okey, dapat memastikan kejayaan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, permuafakatan di antara sultan dengan pembesar juga boleh mewujudkan apa? Proses pentadbiran yang sempurna dan dapat mengelakkan sebarang tindakan sewenang-wenangnya oleh apa? Oleh pemerintah. Jadi permuafakatan ini wujud sehingga hari ini. Okey. Itu tentang pentadbiran apa? Pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka tadi cikgu kata ada berapa? Ada 2 peringkat, iaitu di peringkat pusat dan juga peringkat jajahan. Okey, seterusnya kita nak tengok tadi pembesar berempat ataupun pembesar 4 lipatan bendahara. Okey, bendahara merupakan pembesar yang mempunyai apa? Mempunyai tugasan ataupun peranan yang sangat penting, di mana bendahara menjalankan tugas sebagai ketua pentadbir dan ketua urus, okey, ketua turus angkatan tentera. Beliau juga menasihati apa? Okey, menasihati sultan dalam pelbagai hal dan menjadi pemangku sultan. Jadi ini adalah apa? Tugas-tugas bendahara. Okey, bendahara tadi apa tugas dia? Sebagai ketua pentadbir, ketua urus angkatan tentera, okey, menasihati sultan, okey, dan juga dia juga menjadi pemangku raja, okey, kalau ketiadaan raja. Okey.
pada waktu tu. Okey, seterusnya Kesultanan Melayu Melaka mempunyai sistem keuangan yang sangat teratur. Okey, jadi daripada mana sumber pendapatan? Okey, sumber pendapatan Kesultanan Melayu Melaka diperolehi daripada urusan perdagangan. Okey, jadi segala jenis cukai ataupun ufti, okey, daripada wilayah taklukan serta naungan diperolehi. Dan di sini yang menguruskannya ialah seorang siapa? Penghulu bendahari. Okey, penghulu bendahari. Dia yang apa? Yang menguruskan perbendaharaan secara teratur. Okey. Kemudian Syah Bandar. Okey, Syah Bandar. Dekat mana Syah Bandar ni? Tugas dia adalah mengutip cukai. Dia uruskan, okey, di kawasan pelabuhan diuruskan oleh Syah Bandar dan tugas dia untuk mengutip cukai di pelabuhan. Jadi di mana pelabuhan itu, okey, adalah dia mengutip cukai di kawasan pegangannya. Okey, kawasan pegangannya. Okey, hasil perbendaharaan disalurkan untuk apa? Untuk kepentingan kerajaan. Okey, untuk kegunaan kerajaan tersebut. Okey, seperti apa? Digunakan untuk membeli senjata dan juga membina istana. Jadi, kebijaksanaan pemerintah mengawal perbendaharaan menjadikan Kesultanan Melayu Melaka menjadi sebuah kerajaan yang maju dan juga makmur. Okey kelas, daripada aspek keselamatan, Kesultanan Melayu Melaka mempunyai apa? Sistem keselamatan yang kemas. Okey, jadi untuk menjaga keamanan di darat dan di laut, okey, keamanan negara juga menjadi teras kemasyhuran kesultanan ini. Jadi untuk menjaga keselamatan, okey, Temenggung telah dilantik. Okey, Temenggung dilantik untuk menjaga apa? Menjaga keselamatan Kota Melaka. Manakala Laksmana bertindak menjadi Panglima Angkatan Laut Melaka. Maksudnya di sini, okey, Temenggung menjaga keselamatan di darat, Laksmana pula menjaga keselamatan di laut. Okey, pada peringkat jajahan, pembesar ditugaskan untuk menguruskan pentadbiran di mana? Di daerah dan juga kampung. Jadi pembesar ini dilantik oleh siapa? Oleh Sultan dan juga pembesar berempat. Antara peranan mereka termasuklah menjaga, kemudian mengekalkan keamanan kawasan pentadbiran dan juga dibenarkan untuk mengutip cukai. Okey, jadi yang kedua yang menyebabkan sistem pentadbiran dan suatu kerajaan menjadi unggul adalah tadi sistem pentadbirannya, dan yang kedua adalah undang-undang. Jadi Kesultanan Melayu Melaka mempunyai 2 undang-undang yang berasaskan syariah, hukum adat. Okey, jadi undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Kanon Melaka dan juga Undang-Undang Laut Melaka. Jadi kedua-dua undang-undang ini diperkenalkan bagi apa? Bagi melaksanakan pentadbiran untuk menjaminkan kemakmuran dan kesejahteraan Kesultanan Melayu Melaka. Okey kelas, jadi kalau awak buka buku teks muka surat 10, ada 2 undang-undang kat situ. Okey, Undang-Undang Melaka. Yang pertama adalah Hukum Kanon Melaka. Yang kedua adalah Undang-Undang Laut Melaka. Okey, Hukum Kanon Melaka dia mengandungi berapa? Dia mengandungi 44 fasal
Dan hukum kanun Melaka membincangkan, okey, antara termasuknya, okey, dia membincangkan tentang jenayah, okey, bidang kuasa sultan dan juga pembesar. Okey, kemudian tentang kekeluargaan dan hal yang berkaitan dengan ekonomi. Okey, itu adalah hukum kanun Melaka. Okey, undang-undang yang kedua adalah Undang-Undang Laut Melaka. Jadi undang-undang ini okey diusahakan oleh beberapa nahoda Melaka, iaitu apa? Nahoda Jenal. Nahoda siapa? Nahoda Diri dan juga Nahoda Sahak. Jadi undang-undang ini diperkenankan oleh Sultan Mahmud Shah dan mengandungi antaranya termasuklah perkara-perkara yang berkaitan, okey, yang berkaitan dengan peranan nahoda. Kemudian ada juga tentang pelayaran, okey, kemudian jenayah di atas kapal dan juga tentang percukaian. Okey, ini adalah tentang Undang-Undang Laut Melaka dan kita akan tengok di slide yang seterusnya. Okey, kita tengok sama-sama tentang Undang-Undang Hukum Kanun Melaka. Okey, yang pertama adalah tentang yang berkaitan tentang jenayah. Okey, cuba kita tengok. Okey, perbuatan jenayah menggugat ketenteraman dan keharmonian Kesultanan Melayu Melaka. Jadi pelbagai hukuman yang setimpal, okey, hukuman yang setimpal akan dikenakan, okey, terhadap perbuatan jenayah yang dilakukan. Okey, contoh perbuatan jenayahnya contohnya adalah seperti membunuh, okey, menikam, mencuri. Okey, jadi antara kesalahan yang boleh dikenakan hukuman bunuh adalah seperti dalam fasal 5.1 apabila seseorang didapati membunuh orang lain tanpa pengetahuan raja atau pembesar, maka dia akan dihukum bunuh. Okey, bunuh dibalas bunuh. Dalam fasal 4, hukuman bunuh dikenakan kepada sesiapa yang ingkar pada arahan dan juga memalsukan titah perintah sultan. Okey. Jadi dekat sini ada dua, okey, yang awak kena faham. Yang satu, okey, segala perbuatan jenayah, contohnya seperti membunuh, dia akan dikenakan hukuman membunuh. Okey, satu lagi adalah hukuman bunuh juga akan dikenakan kepada siapa yang ingkar arahan sultan dan juga memalsukan titah perintah sultan. Okey, yang kedua adalah peranan sultan dan juga pembesar. Okey, setiap pembesar Melaka mempunyai peranannya tersendiri dalam pentadbiran mereka dan mereka juga perlu arif dalam hal yang berkaitan dengan undang-undang. Contohnya dalam fasal 1, dalam fasal 1 dijelaskan tugas sultan, bendahara, temenggung, penghulu bendahari. Jadi sultan bertanggungjawab untuk melantik siapa? Pembesar, contohnya bendahara dan juga temenggung. Okey, kelas. Kita tengok seterusnya yang ketiga tentang hukum kanun Melaka. Okey, yang ketiga adalah tentang kekeluargaan. Jadi isu kekeluargaan diberikan perhatian oleh Kesultanan Melayu Melaka. Undang-undang keluarga bertujuan apa? Untuk mewujudkan keharmonian dalam sesebuah keluarga dan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh keluarga atau dalam perkahwinan. Antara hukum dalam perkahwinan termasuklah dalam fasal 26 yang menyatakan bahawa pernikahan yang memerlukan 4 orang saksi jika tidak cukup memadai 2 orang sahaja. Hamba abdi pula dan wanita tidak boleh dijadikan saksi dalam pernikahan. Itu adalah undang-undang tentang
aspek kekeluargaan. Dan seterusnya adalah yang keempat adalah aspek ekonomi. Okey, kita lihat di sini bahawa perdagangan merupakan elemen yang penting. Okey, di mana perdagangan menjadikan Kesultanan Melayu Melaka terkenal di seluruh dunia. Jadi undang-undang ini mempunyai peraturan yang apa? Yang jelas tentang urus niaga untuk mengawal perdagangan di Melaka agar tidak berlaku sebarang apa? Kesalahan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya, dalam fasal 30 dinyatakan amalan riba, okey, dinyatakan amalan riba diharamkan dalam urusan perniagaan dan orang yang menjalankan perniagaan hendaklah apa? Akibah balik. Kemudian siuman dan perlu melafazkan niat jual beli. Okey kelas, dah habis tentang Undang-Undang Hukum Kanun Melaka. Kita pergi kepada Undang-Undang Laut Melaka. Okey. Dan tadi cikgu dah cakap bahawa Undang-Undang Laut Melaka ini adalah undang-undang tentang berkaitan tentang apa? Pelayaran. Okey, dan peranan nahoda jenayah yang ada di atas kapal. Okey, kita pergi kepada peranan nahoda. Yang pertama adalah peranan nahoda. Siapa itu nahoda? Nahoda berkuasa penuh dan diibaratkan sebagai siapa? Raja dalam pelayaran. Jadi semua pihak harus mematuhi arahan dan juga perintah nahoda. Dalam fasal 13.1 menyatakan bahawa nahoda perlu diberi apa? Keutamaan untuk berniaga selama 4 hari. Dalam fasal 13.30 menyatakan sekiranya nahoda hendak singgah di tempat yang tiada dalam senarai persinggahan, nahoda perlu bermesyuarat. Bermesyuarat dengan siapa? Dengan semua anak-anak kapal untuk tujuan mendapatkan persetujuan. Dan yang kedua, ciri yang kedua adalah pelayaran. Dalam undang-undang ini dijelaskan peranan beberapa pegawai selain daripada nahoda. Antaranya siapa? Selain daripada nahoda ada jurumudi, ada malim, ada jurubatu. Jadi pelaksanaan peranan masing-masing akan apa? Menjadikan pelayaran selamat dan juga lancar. Contohnya dalam fasal 9, dalam fasal 9, seorang malim harus arif. Apa dia? Harus bijaksana dalam apa? Ilmu pelayaran. Jadi malim perlu apa? Mengetahui keadaan ombak, arus dan juga keadaan apa? Kedudukan bulan dan juga bintang, supaya pelayaran yang dibuat berada dalam keadaan selamat. Dalam fasal yang sama juga, jika malim lalai dalam menjalankan tugas sehingga menyebabkan apa? Pelanggaran ataupun kerosakan, dia akan dijatuhi hukuman bunuh. Yang ketiga. Yang ketiga adalah jenayah. Jadi perbuatan jenayah di atas kapal akan menggugat ketenteraman dan juga keselamatan isi kapal. Jadi undang-undang ini menjelaskan hukuman terhadap perbuatan jenayah yang berlaku dekat mana? Dekat darat ke atas kapal? Yang berlaku di atas kapal. Kalaulah di atas kapal tu ada perbuatan mencuri, membunuh dan juga memberontak. Contohnya dalam fasal 5, seseorang yang berkelakuan apa? Jahat dan membunuh di atas kapal
maka orang itu akan dikenakan hukuman mati. Seterusnya yang keempat adalah apa dia? Adalah percukaian. Percukaian adalah yang sistematik dan adil dinyatakan dalam undang-undang ini. Jadi pelbagai cukai dikenakan dalam urusan pelayaran untuk perdagangan. Contohnya apa? Cukai perjalanan dan juga cukai hasil perniagaan. Dalam fasal 6.3, nahkoda menentukan jumlah cukai yang dikenakan terhadap penumpang, iaitu 1/10 daripada hasil apa? Hasil penumpang sekiranya penumpang ingin turun sebelum sampai janjinya, sama ada 3 tahun, 3 bulan atau 3 hari. Kelas, jadi kita pergi last sekali tentang subtopik yang terakhir, iaitu 1.4, tentang peranan pemerintah dan juga rakyat. Jadi kita tengok di sini hubung kait di antara pemerintah dan juga rakyat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka selaras dengan konsep wadat. Apa dia wadat? Nanti cikgu akan jelaskan kemudian. Rakyat yang bernaung di bawah pentadbiran sultan dan pembesar saling berkait di antara satu sama lain. Kemudian perkaitan ini juga berfungsi untuk apa? Menggerakkan jentera kerajaan dan juga sistem pemerintahan. Hubungan timbal balik ini mengukuhkan pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka dan membawa kerajaan Melayu Melaka ke tahap kegemilangan. Kelas. Jadi 1.4 adalah tentang peranan pemerintah dan juga rakyat. Kita nak tengok. Golongan pemerintah dan rakyat. Dalam masyarakat Kesultanan Melayu Melaka terbagi kepada 2, iaitu ada golongan apa? Pemerintah dan diperintah. Jadi siapakah golongan pemerintah? Golongan pemerintah terdiri daripada yang pertama sultan, yang kedua pembesar, kemudian kerabat raja, dan juga ulama. Ini adalah golongan siapa? Kita panggil dia sebagai golongan pemerintah. Kita nak tengok di sini sultan, apa peranannya? Sultan peranannya menaungi dan menjaga keselamatan rakyat negeri tersebut. Kemudian, baginda juga bertanggungjawab untuk mewujudkan perpaduan rakyat. Baginda juga bertanggungjawab terhadap kemakmuran serta kestabilan kerajaan dan memperkenalkan undang-undang untuk mengawal rakyat. Itu adalah peranan sultan. Kita tengok seterusnya peranan pembesar. Peranan pembesar adalah memelihara keamanan dan kebajikan rakyat kawasan pegangan. Apa dia kawasan pegangan? Kawasan pegangan adalah satu kawasan yang diberikan daripada sultan kepada pembesar untuk ditadbir oleh pembesar. Menjadi perantara antara sultan dan juga rakyat. Peranan pembesar juga boleh mengutip apa? Mengutip hasil melalui sistem serah dan juga dia apa? Boleh membekalkan tenaga tentera melalui sistem kerah. Yang ni adalah contoh wadat. Wadat, apa dia wadat? Wadat adalah perjanjian. Kat sini awak tengok adalah perjanjian antara Sangsa Purba dengan Demang Lebah Daun. Ini adalah contoh wadat. Jadi golongan yang kedua adalah dipanggil peranan rakyat. Golongan yang diperintah tadi adalah rakyat.
Di mana rakyat, okey, kita sebagai rakyat perlulah menunjukkan taat setia, okey, taat setia kepada pemerintah dan mematuhi segala arahan pemerintah dan tidak akan mendahaka kerana takut ditimpa tulah. Okey, apa maksud tulah? Tulah adalah satu apa? Satu keadaan di mana berlaku kecelakaan yang akan menimpa seseorang rakyat jika dia apa? Melanggar perintah sultan. Okey. Jadi peranan rakyat juga adalah untuk apa? Menjadi tentera. Itu juga peranan rakyat. Kemudian menghadiri majlis umum seperti gotong royong. Okey, menjadi pengayuh atau pendayung kapal perang. Okey, dan juga menyumbangkan tenaga melalui sistem kera seperti membina istana ataupun jalan. Jadi rakyat, siapa dia rakyat? Okey, di sini rakyat terdiri daripada pelbagai golongan seperti peniaga, petani, okey. Lagi siapa lagi? Nelayan, okey. Jadi hamba pula, okey, terdiri daripada hamba raja, hamba yang berutang dan juga hamba biasa. Okey, jadi di sini dapat disimpulkan bahawa hubungan yang baik, okey, hubungan yang baik di antara pemerintah dan juga rakyat akan memainkan peranan yang sangat penting dalam usaha menjamin kesejahteraan. Jadi hubungan ini dapat memelihara kedaulatan raja dan kesejahteraan rakyat. Sebagai rakyat, okey, kita perlu apa? Kita perlu menjaga hubungan baik dengan pemerintah bagi mengekalkan kemajuan dan keamanan negara. Okey, jadi untuk bab ini, bab 1 iaitu warisan negara bangsa, okey, cikgu dapat simpulkan bahawa ciri-ciri negara bangsa yang diwarisi oleh kerajaan Alam Melayu iaitu daripada kerajaan Sriwijaya sebelumnya, okey, telah mengukuhkan kerajaan tersebut dan ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka juga merupakan apa? Asas kepada kewujudan negara bangsa di negara kita. Jadi kepimpinan yang baik dan diperkukuh dengan ciri-ciri negara bangsa yang tersendiri mencerminkan apa dia? Keunggulan Kesultanan Melayu Melaka. Dikukuhkan pula kesultanan ini dilengkapi dengan apa? Dengan keunggulan pentadbiran dan juga undang-undang yang ada yang tiada tolok bandingannya pada zamannya dan diwarisi oleh kerajaan Melayu selepasnya. Jadi keunggulan ini mengukuhkan kelangsungan ciri-ciri negara bangsa yang diwarisi sehingga hari ini. Ciri-ciri negara bangsa ini juga memupuk perasaan apa? Cinta akan negara dalam kalangan penduduk. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, kita harus berbangga kerana mewarisi, okey, kita mewarisi asas negara bangsa yang menjamin kesejahteraan dan keharmonian negara kita. Jadi untuk bab 1 tajuk warisan negara bangsa, okey, cikgu dah habiskan. Jadi untuk kelas seterusnya, okey, kita akan pergi kepada bab 2. Okey, kalau awak tengok dalam buku teks awak, okey, dalam bab yang kedua adalah tentang kebangkitan nasionalisme. Okey, jadi cikgu nak kamu tolong baca dulu bab 2 tentang kebangkitan nasionalisme. Okey, terima kasih kelas.